A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Apa khabar sidang penonton setia? Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan ceria-ceria selalu dan sihat walafiat. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada pagi ini Tanyalah Ustaz kembali bersiaran bagi edisi pada hari ini Jumaat penghulu segala hari bersamaan dengan 16 Disember 2022, 21 Jamadil Awal 1444 Hijri. Dan alhamdulillah, syukur atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan, anugerahkan kepada kita. Ayuh kita mulakan pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini dengan kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan menariknya, untuk topik pada pagi ini kita bicarakan satu topik yang cukup penting, iaitu ganjaran santuni haiwan. Dan sebagaimana biasa kita bawakan ke studio cuma pagi ini, menariknya kita bersama dengan tetamu ataupun bintang istimewa, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah, sihat. Ceria seperti selalu Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih atas kesudian Ustaz bersama-sama dengan Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Dan sebagaimana biasa para penonton, untuk sedikit info kepada anda para penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, Murtaza Dakwah Center, sebuah pusat komuniti Islam ulung yang dinamik, mengimarahkan fungsi masjid 24 jam sebagai aset ekosistemnya. Memecah stereotip masjid, Murtaza Dakwah Center mendominasi trend dengan mewujudkan hub gaya hidup sunnah, dilengkapi stadium e-sukan, taman permainan kanak-kanak dalam masjid, kapsul hotel dan rumah kucing. Bakal menyinar sebagai mercu tanda Kedah Darul Aman 2030. Murtaza Dakwah Center, di sini kecintaan Islami bermula. Alhamdulillah para penonton, siaran kita pada pagi ini dibawakan khas oleh Madat ataupun Murtaza Dakwah Center. Terima kasih Madat atas kesudian untuk bersama-sama dengan Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Baik, Al-Fadhil Ustaz, kita mengalu-alukan kepada para penonton untuk mengajukan ataupun menghantarkan sebarang soalan dan juga kemusykilan yang berkaitan topik kita pada pagi ini, iaitu ganjaran santuni haiwan. Anda yang menonton di Facebook, anda boleh tinggalkan soalan dan juga komen anda di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, atau paling mudah anda boleh hubungi kami menerusi talian yang tertera di kaca TV anda. Dan yang menonton di FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sama-sama kita bantu sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Tanyalah Ustaz juga Ustaz, kita bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus dia menonton sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Baik Ustaz, tajuk yang cukup menarik hari ini, ganjaran santuni haiwan. Mungkin sebagai mukadimah, faitafadhal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati sahabat dan kanda saya, dinda saya, saudara Anas, Tanas, dan semualah rakan penonton rahmati Allah. Alhamdulillah, Allah memberikan satu kemuliaan kepada kita memulakan pagi hari dengan santuni kita dengan satu majlis ilmu. Kalau Allah tak sibukkan kita dengan barang kebaikan, wa'mal ma syi'ta fa innaka majzun bihi, nescaya kita ni akan disibukkan dengan merapu dan benda-benda yang tak apa nak senonoh sangat. Maka pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan hamba-Nya dengan memberikan satu kebaikan, maka tanda syukur kita kepada Allah mudah-mudahan berterusan insya-Allah. Maka satu tajuk yang sangat baik berkaitan ni untuk kita menyantuni binatang-binatang ni. Kadang-kadang kita nampak binatang ini adalah semata-mata hanya makhluk yang mungkin melata di atas muka bumi Allah. Kita terlupa dengan binatang juga ada manusia yang Allah permudahkan untuk masuk ke dalam syurga. Betul. Walaupun dia melakukan maksiat seumur hidup dia. Ada manusia yang seumur hidupnya Anas buat ibadah,
Kan riwayat kata 70 tahun hidup dengan ibadah. Allah. Kita dengan 70 tahun semayang tarawih 2 minit pun dah kadang-kadang maki tok imam sebab baca panjang sangat. Allah. Tapi disebabkan dia berlaku zalim ke atas kucing yang tidak diberikan makan, tidak diberikan hak yang betul, maka Allah Subhanahu taala sebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari, maka dihumban dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tajuk yang perlu kita tuntaskan dalam perbincangan kita pada pagi ini, berkaitan bagaimana binatang itu boleh menjadi benchmark ke mana arah tuju kita kelak apabila kita nak masuk ke dalam syurga. Mungkin ada makhluk-makhluk inilah yang akan membantu. Dan ingat, binatang ni bukan wajib untuk kita kena jaga, kena bela. Ustaz, saya ni tengok kucing ni macam nampak harimau, takut kan. Dia kata saya tak mampu nak bela sebab tak ada keinginan tu. Tapi macam mana Ustaz? Maka saat tidak boleh mencintai atau menyayangi, maka jangan sampai kita membenci. Itu yang kita akan bincangkan pada pagi ini, insya-Allah. Mudah-mudahan memberikan kebaikan bersama dengan sahabat saya ni, insya-Allah, orang yang hebat. Mudah-mudahan ada keberkatan, insya-Allah. Kalau tak boleh menyayangi, jangan menzalimi Ustaz. Insya-Allah, hebat perkataan Ustaz tu untuk pagi ini. Jangan lupa hashtag sebarkan, insya-Allah. Mungkin boleh tweet Ustaz. Baik, para penonton, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagai orang kata apa, kesimpulan awal ataupun rumusan awal untuk mukadimah Ustaz tadi, saya faham bahawa untuk menyantuni haiwan itu memerlukan jiwa yang besar Ustaz. Bukan semua orang boleh buat Ustaz. Jadi sebab itulah kita tengok banyak kes yang berlaku Ustaz. Mutaakhirin ini banyak kes penderaan haiwan yang berlaku, dan kerana itulah Taala Ustaz bawakan topik ganjaran santuni haiwan. Jadi untuk permulaan pada pagi ini Ustaz, kita mungkin boleh raikan soalan daripada sahabat kita dengan izin Ustaz. Kita nak tenang-tenang dulu, kita nak ajak ramai lagi para penonton yang mungkin sedang bersiap-siap ke tempat kerja ataupun yang mungkin sedang menguruskan keluarga untuk tonton kita pada pagi ini, insya-Allah. Baik, kita ada Jai Ustaz di Facebook yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukum membela burung di dalam sangkar tanpa pasangan, tetapi semua kebajikannya kita menjaganya seperti makan, minum dan sebagainya? Yang kedua, bolehkah haiwan dikurung, contohnya di dalam zoo, untuk tontonan umum? Biar tahu, jangan keliru Ustaz. Okay, baik. Terima kasih pada Jai soalan yang sangat baik untuk mukhadimah kita pada pagi ini. Yang panggil soalan boleh cari pasal ni kepada pencinta burung. Subhanallah, satu soalan yang mudah-mudahan memberikan kejelasan kepada kita, clarity untuk kita semua. Apa hukum kita bela burung dalam sangkar? Maka bila nak bela burung, sifat burung tu wajib kena duduk dalam sangkar. Kalau tak buat dalam sangkar, tak kira bela. Dia kata, Ustaz, burung saya atas langit ni semua tu duduk mapu. Maka ada satu hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik, dan perkara ni telah dibincangkan, dikeluarkan daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan beberapa bulan yang lepas, berkaitan satu hadis daripada Anas bin Malik yang bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Wa kana li akhun yukhalu lahu Abu Umair. Jadi ketika tu Sayyidina Anas balik kata, aku ada seorang adik lelaki yang bernamanya Abu Umair. Karena di mana Abu Umair ni dia Nabi SAW bila duduk dengan Abu Umair, Nabi akan tanya apa? Nabi kata kepada, ya Aba Umair, ma fa'ala Nukhair. Macam mana, apakah yang sedang dilakukan oleh Nukhair? Nukhair ni adalah burung, anak burung yang dijaga ataupun dibela oleh adik Sayyidina Anas bin Malik. Maka jawab pada adik Anas bin Malik, nukharun kana yal'abu bihi. Dan itulah burung yang kata Abu Umair yang aku selalu main dengan dia. Maka di sini para ulama membahaskan, Imam Abu Syuja' sebut hadis yang menceritakan tentang bagaimana keharusan untuk bela ataupun kita memelihara burung ataupun binatang-binatang yang manja ataupun binatang-binatang yang kita ada keharusan untuk jaga dia. Maka kalau orang tanya boleh ke tak? Boleh. Tanpa atas lagi, Jai dia tanya tadi soalan, dia kata bela dalam sangkar dan ada bagi pasangan. Ni kena hati-hati. Kadang-kadang kita bela, dia tak bagi pasangan. Maka kita tak ada pasangan Ustaz. Jangan nanya Pak Karim. Kan? Kesian. Kalau tanpa pasangan itu, maka kita sedang melawan fitrah dia. Sebab binatang ni pun dia ada keinginan dia. Kan? Janganlah bagi dia forever alone. Kan? Manusia ni tuan-tuan, kalau tak berkahwin pun kita rasa jam kepala otak kan. Maka tak dengar perkataan ada jam dia kesianlah pada binatang, berlaku ihsanlah pada dia, bagi di tempat yang dia selesa untuk duduk. Dan yang kedua, pastikan kita memberikan pasangan mengikut daripada kehendak fitrah dia. Yang kedua tadi tanya Ustaz, apakah hukum untuk bela binatang dalam zoo ataupun kita buat dia sebagai pameran untuk tontonan orang awam?
Maka kita kena faham di sini, memang binatang dalam zoo ni kena buh dalam sangkar. Kalau tak buh dalam sangkar, tak ada orang pergi zoo. Tak nama zoo. Lah masuk tengok singa jadi penyambut tetamu, tak kegila kita. Kan balik awal kita tak masuk dah zoo. Maka memang sifat pada binatang yang duduk dekat zoo ni adalah sifat binatang-binatang liar, binatang-binatang yang kita yang jarang boleh tengok pada konteks yang biasa. Dalam bab ni disebut oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari jilid yang ke-10, muka surat 584, berkaitan keharusan untuk memanfaatkan harta dalam kita mengurung binatang-binatang pada hak yang kita berikan kepada mereka. Apa hak yang perlu diberikan kepada binatang-binatang? Bagi keselesaan. Contoh kalau kita tengok di zoo negara, kita tengok singa dia, ada pasangan dia. Dia pun tak bagi singa jantan dengan jantan. Balik awal dia tengok mendengung kawan dia laki sama laki kan. LGBT dia lagi. Maka diberikan pasangan, diberikan ruang yang cukup. Keselesaan pada dia, boleh berenang, ada swimming pool. Bukan swimming pool lah, dia buat macam sungai tu kan. Jadi singa ni kadang-kadang mungkin dia panas, dia terjun buat pelik belakang lah apa semua. Maka diberikan keselesaan tersebut. Kita tengok beruang, kita tengok benda-benda ni semua diberikan mengikut daripada ekosistem keperluan mereka. Maka kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab dia, maka dibolehkan dengan syarat menjaga daripada fitrah keinginan tanpa menzalimi hak mereka. Maka pada keharusan tersebut dibolehkan. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Insya-Allah tabarakallah, mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya. Dan banyak lagi Ustaz akan kita raikan selepas ini. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Siaran istimewa pada hari ini dibawakan khas oleh Madat Murtaza Dakwah Center dengan tajuknya Ganjaran Santuni Haiwan. Dan Alhamdulillah kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil, bintang ilmuwan kita Ustaz Yaakob Yusra. Dan Fadhil Ustaz, kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat penonton kita yang masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz sehinggalah kepada jam dan juga detik ini. Terima kasih atas tontonan anda. Jangan lupa untuk tekan like ataupun suka di Facebook itu dan share ataupun sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Baik Fadhil Ustaz, kita ingin raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita Pak Suli Romli yang bertanya. Soalan saya Ustaz, bagaimanakah untuk menyantuni haiwan kerana alahan atau fobia dengan kebanyakan haiwan yang ada di sekeliling, sedangkan kita ingin mendapat ganjaran pahala? Apatah lagi ada pandangan yang menyatakan juga haiwan yang menarik tangan kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala kerana baiknya kita kepada haiwan. Hatta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri melarang kita daripada menzalimi haiwan sama ada yang dipelihara ataupun haiwan yang liar. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Takut tapi sebab fobia alahan nak buat macam mana Ustaz? Apakah daya tangan tak sampai? Baik, Allahumma salli. Kita sebut tentang fobia, Ustaz Anas dan semua rakan-rakan penonton. Kita kena akui kita tidak boleh memaksa orang untuk buat apa yang kita suka. Betul. Kan di dunia ni ada macam-macam. Saya pernah jumpa Anas orang yang bela lipas kat rumah. Astagfirullah. Kita tak boleh, kalau ada orang tentu lipas ni tuan-tuan, dia tengok lipas tu jadi benda lain. Tengok jenis juga lipas. Dia hilang kalau dia terbang terus tukar sifat terus. Maka ada minat yang pelbagaian. Maka di sinilah Allah memberikan satu nikmat kepada manusia dengan bentuk-bentuk yang keinginan, hobi yang berbeza-beza.
Allahumma salli alaihi wasallam. Tadi macam mana Pak Suramli dia tanya berkaitan dia ni kira fobia dengan kucing. Ada orang tak boleh dengan kucing duk main serendeh kat kaki, duk main geser-geser tu, dia tak boleh blur dia rasa. Maka dalam nak melakukan kebaikan, arwah Datuk Arundin dia pesan apa? Jangan tunggu kaya baru nak memberi sampai kamu kaya. Dia ajak kita apa? Buatlah baik macam mana pun, bermula dengan sedikit. Di Kedah ada satu tim, ada satu NGO yang mereka ini gabungan daripada orang-orang awam yang biasa. Tugas mereka setiap hari, Anas, mereka akan memberi makan kepada kucing-kucing jalanan di seluruh Kedah. Stray cat. Ya, stray cat ni mereka akan pergi cari, lepas tu yang sakit mereka akan tolong ubat. Bila saya jemput mereka datang ke ofis beberapa bulan yang lepas, bila bercakap dan bersemang, mereka kagum saya. Disebabkan mereka tidak ada funder, tidak mempunyai duit yang didermakan atau apa-apa, mereka menggunakan duit daripada poket mereka sendiri. Allah. Ribuan kucing-kucing diberikan manfaat. Maka di saat kita tak mampu, mungkin Pak Suramli dia fobia dulu pernah kena cakap kucing ke, kucing jack tengah belakang kita tak tahu ke, maka membuatkan dia tak boleh. Maka bolehlah untuk membantu dengan cara secara tidak langsung ini. Saya bagi istilah mudah macam ni. Ada hamba Allah dia pergi masjid awal, Nas. Bila pergi masjid awal, dia duduk tengok orang datang seorang-seorang. Ada seorang pakcik umur 70 tahun turun daripada kenderaan, di tangan ni pegang cebok. Kalau orang Kedah panggil cebok, orang KL panggil gayung. Kan gayung kan, cedok ayak tu. Maka sahabat kita dia rasa pelik, kenapa pakcik ni dia bawa gayung ni main masjid? Maka dia tengok pakcik dia pun pergi ke kolah, cedok ayak, basuh kaki dan masuk solat dalam ruang solat. Dan sahabat kita ni teka, dia kata apa? Pakcik ni kalau saya tak ingatkan dia tentang gayung dia bawa, mesti dia tinggal. Pendekkan cerita, memang pakcik tu selesai solat, dia pergi ambil pakai slipper dia, terus pergi ke kenderaan. Sahabat kita ni ligan, pakcik dia kata, pakcik tunggu Ustaz, pakcik tertinggal gayung tadi ni. Cik tu kata tak apa, memang gayung tu ditinggalkan. Kenapa? Dia kata memang mana-mana masjid surau yang dia singgah, dia akan wakafkan sebiji gayung. Allahu Akbar. Baik tuan-tuan, saya nak tanya kepada tuan-tuan rakan-rakan penonton yang budiman belakang ni, subhanallah, orang soleh yang akan masuk syurga, amin. Amin, insya-Allah. Maka tuan-tuan, gayung di kawasan kita ni harga berapa tuan-tuan? Kawasan Anas berapa biasanya? RM3-4. RM3-4. Jarang keluaran gayung buh manik-manik Swarovski ke kan, garuk je gayung eksklusif harga RM50,000, tak ada. Gayung RM2-3 je. Tapi berapa ramai dalam kalangan kita yang mengambil peluang macam pakcik tadi untuk mewakafkan gayung, yang mana kita tahu pahala wakaf gayung ni, orang cedok ayak setiap air itu akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saya nak kempen kepada tuan-tuan saya pergi pekat pergi beli gayung wakaf kat masjid penuh pagi ni sebabkan audien penonton daripada tanyalah ustaz. Tak. Tapi nak buat kata sekecil-kecil benda itu pun boleh dilakukan, apatah lagi pada binatang yang walaupun kita tak mampu untuk menjaganya, tetapi kita juga tidak membencinya, kita membantu seadanya. Pada golongan orang-orang, kita tahu banyak orang-orang yang duk bela banyak ni, kita tumpang beli makanan RM5-60, dia hantar RM5-6 hantar kepada mereka. InsyaAllah ia akan menjadi manfaat. Ingat, binatang ni dia tidak pernah untuk melupakan jasa kita, kalau bukan di dunia pasti di akhirat. InsyaAllah, mudah-mudahan. Kalau tak boleh RM1 Ustaz, RM5. Kalau tak boleh RM5, RM10 Ustaz. Ayolah, makin bertambah pula Ustaz. InsyaAllah, tabarakallah. Tu dengan harapan dia. Sebab sedekah ni kita kena jadi tamak Ustaz. Tamakkan pahala dan juga kebaikan insyaAllah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para penonton, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak raikan lagi Ustaz soalan daripada sahabat kita juga di Facebook. Kita ada Mak Etun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika seseorang yang kasih atau sayang haiwan tetapi dia malas untuk menjaga kebajikan haiwan, misalnya dalam membuang najis, menjaga makan dan membawa ke klinik jika sakit, bagaimanakah itu Ustaz? Mohon pencerahan. Terima kasih. Terima kasih Mak Etun, satu soalan yang baik. Dia cerita ni tuan-tuan, dia ni seorang yang sayang pada haiwan tapi penyegan. Kan, orang Kedah panggil penyegan. Dia malas nak jaga kebajikan haiwan. Baik tuan-tuan, pakej jaga binatang, sebab tu kita sebut tadi tuan-tuan, asal kepada hukum dalam bab menjaga atau memelihara binatang ni, hukum dia harus. Dia tak ada kewajipan pun beranak-beranak terus dekat day letak, yang ni kena bela ikan flower horn, yang ni kena bela kangaroo. Tak ada. Tak wajib bela. Tetapi bila mana kita yang memilih untuk mengambil tanggungjawab sebut, sebab tu Imam Abu Syuja' sebut dalam kitab Matan Al-Qayah wa Takhrib berkaitan asal kepada nafkah kepada binatang ni tak ada. Bila yang menjadi ada apabila mereka mengambil dan menjaganya.
sama ada diletakkan di dalam sangkar ke, buhlat akuarium ke, maka asalnya tak ada. Kita pergi kedai, tengok ada kedai ikan pelabuhan. Tuan kedai tu tak minta kata cik mai RM50 sebab apa? Nafkah ikan. Tak. Tetapi bila yang menjadi tanggungjawab? Bila Anas beli dan Anas bawa balik rumah, maka the moment itu kata Imam Abu Syuja', di situ akan menjadi kewajipan untuk kita menjaganya. Istilah analogi mudah macam ni lah. Macam mana pernikahan itu, macam ni dia sayang tapi malas nak jaga kebajikan. Sayang pada pasangan tapi tak memberikan hak tempat tinggal, tak memberikan hak pakaian, tak memberikan hak nafkah zahir dan batin, maka di situ hukumnya akan jatuh berdosa. Aku terima nikahnya si fulanah binti si fulanah bukan semata-mata mengambil dia hanya dengan jalan kasih sayang, tetapi juga mengambilnya dengan jalan tanggungjawab yang diamanahkan ke atas kita. Maka package ni demai sekali Anas. Dia tak boleh semata ustaz kami kahwin kasih sayangnya, tempat tinggal apa semua hak tu lantak pilah. Tak boleh, jangan buat lok-lak macam tu. Dia mesti package itu dia datang dengan satu package yang ribennya sekali, diikat sekali. Kesamalah dengan binatang. Maka pada Maiton, sayang binatang itu adalah satu pilihan kamu, maka penjagaannya adalah satu kewajipan ke atas kita semua. Wallahu a'lam. InsyaAllah dia panggil komitmen Ustaz. Kalau kita bela tu, kita rajin-rajin kalah diri kita Ustaz. Kalau tak mampu, kita mungkin boleh upah orang dan sebagainya Ustaz. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Banyak lagi akan kita kongsikan selepas ini. Terusnya menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Ayuh kita teruskan memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua layak mendapat syafaat baginda di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah para penonton, kita masih lagi pada pagi ini bersama Fadil Ustaz Yaakob Yusra untuk kita membicarakan Fadil Ustaz ganjaran santuni haiwan. Telah pun kita bicarakan beberapa soalan, telah pun kita jawab sebentar tadi, dan kita nak raikan lagi Ustaz soalan daripada sahabat kita yang berikutnya. Tapi sebelum tu, sekali lagi kita nak ucap terima kasih kepada para penonton yang sudi untuk menonton kita pada pagi ini. Jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Baik Ustaz, kita ada di Facebook Kasih Nurul Shah. Soalan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada membela seekor kucing. Apabila waktu siang saya mengurungnya di dalam sangkar, dan apabila malam setelah isyak saya melepaskannya di dalam rumah. Makan, minum, kebersihan semua dijaga. Namun saya tidak melepaskan kucing tersebut keluar bebas kerana bimbang takut hilang. Adakah cara saya menyantuni haiwan ini salah di sisi Islam? Mohon pencerahan Ustaz. Baik, yang pertama saya ucapkan tahniah kepada Puan Kasih Nurul Isya di atas satu tanggungjawab yang sangat orang kata komitmen yang sangat tinggi kepada haiwan kesayangan beliau. Jaga dia kurung, ada waktu dilepaskan. Maka itulah sifat binatang. Macam mana manusia kalau kita duk kurung 24 jam pasal PKP, keluar liok ke tepi ni, rasa tarik dalam kan. Habis sini rumah kira, habis benda tik lalat kat muka isteri, muka suami, habis dah kita apa. Maka itulah juga binatang. Mereka ada fitrah yang mereka perlukan pada kebebasan.
Kenapa dibimbangi pada waktu siang? Mungkin takut dia pergi terjun rumah jiran, pergi berak, kencing dan sebagainya, maka dilepaskan pada waktu-waktu yang tertentu. Selagi mana kita kena tahu bahawasanya kucing ni, contohnya macam konteks ini kucing lah, disebut dengan dimensionkan dengan seekor kucing. Maka kucing ni adalah binatang yang mana kalaulah kita kurung dia sepanjang masa tanpa pasangan, dia main satu hormon untuk dia nak bersama dengan pasangan dia. Kalau tidak diberikan, maka dia akan hormon yang akan membuatkan dia boleh jadi penyakit pada tubuh badan dia. Dalam bab ni memang faktor ni adalah dimaklumkan oleh veteriner sendiri waktu dia datang di tempat kami. Sebab setiap bulan mereka akan turun datang untuk memantau kucing-kucing stray cat yang ada ni. Baru kita tahu kucing ni, dia kalau manusia ni macam kita lah kan, tak ada pasangan, dia main kadang-kadang murung, dia main rasa tak apa nak normal sangat, sesi otak tak apa nak bersambung. Begitu juga kepada binatang. Sebab tu bela tu tidaklah menjadi satu kesalahan, maka ambil tanggungjawab ni. Malah dia lebih kepada dia sangat consider atau dia mengambil berat tentang jiran, yang ni lah disebut dengan hak-hak jiran yang perlu dijaga. Betul. Dan banyak pergaduhan kalau kita tengok di rakan-rakan Facebook sekarang pun pakai duk komen semua dia nak tag jiran kan. Sebab jiran hak jenis tak apa nak faham bahasa sangat ni kan. Biar kadang-kadang kucing ni berak merata dan sebagainya. Ya, kita bela itu hak kita, tapi haruslah kita mengutamakan hablum minan nas yang disebut dalam surah Al-Imran ayat 114, penjagaan secara harmoni untuk dari segi kejiranan kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Allahu akbar. Kadang-kadang kita kena tengok juga jiran sebelah menyebelah, Ustaz. Kadang-kadang dia berjemaah, Ustaz, dia membuang air besar berjemaah. Jadi dia ajak hak jiran sebelah punya kucing tu. Jadi ini perlu kebajikan yang perlu dijaga. Kita melakukan yang terbaik demi menjaga maslahah sesama kita, insya-Allah. Baik, Fadil Ustaz, untuk soalan yang berikutnya kita ada Salah Rasid Cik Ci di Facebook. Dengan izin Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah haiwan juga mempunyai perasaan dan berhak untuk disayangi seperti manusia? Dan soalan yang kedua, bersifat ihsan kepada sesama makhluk adalah amalan terpuji. Apakah kesan kepribadian mulia terhadap haiwan dan balasan orang-orang yang berbuat zalim kepada haiwan? Mohon perkongsian Ustaz. Baik, satu soalan yang baik daripada orang yang baik, daripada Salah Rasid Cik Ci. Nama pun canggih Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adakah binatang ataupun haiwan ini mempunyai perasaan? Dari segi sudut pengkajian sains tidak dibuktikan secara spesifik pada mana-mana pengkajian tentang binatang ni ada perasaan ke tidak. Yang pasti mereka mempunyai insting ataupun firasat yang kuat. Malah dari segi firasat mereka terkadang jauh lebih kuat daripada manusia itu sendiri. Kalau tengok dalam National Geography, mereka buat pengkajian bagaimana di antara 3 binatang yang cukup mempunyai firasat ataupun insting untuk mereka membalas kebaikan dengan kebaikan, kejahatan dengan kejahatan yang cukup kuat. Di antaranya apa? Di antaranya ikan lumba-lumba. Di antaranya lagi anjing, di antaranya adalah kucing. Maka binatang-binatang ini dibuktikan secara saintifik mereka ini mempunyai insting ataupun dipanggil firasat yang kuat untuk mereka balas dengan apa yang kita layan mereka. Dan benda ini dibuktikan juga dalam sirah. Bagaimana ketika mana baginda Nabi SAW wafat, maka unta Nabi Al-Khaswah atau namanya Al-Khaswah itu tak mau makan dan tak mau minum, sehingga kan dia mati dalam keadaan kesedihan, rindu kepada baginda Nabi SAW. Mogok Ustaz? Dia mogok, dan tak ada masalah lah sebab tidak ada hukum ke atas binatang, tidak ditaklifkan dengan syarak ke atas Al-Khaswah ini. Yang kedua, kalau kita tengok bagaimana kisah dalam sirah menceritakan ketika Nabi Ibrahim AS dibakar oleh raja yang zalim, maka kita semua tahu ada seekor burung yang berusaha untuk memadamkan api. Kalaulah tidak ada satu bentuk firasat yang Allah pandu hati mereka, saya tidak akan berlaku perbuatan seperti itu. Allah. Dan saya sendiri pengalaman, saya dibesarkan, tok saya ni dia bela itik ang. Orang kena bagi kalau dia itik sudu lah. Itik angsa. Hak jenis tekuk panjang, dia jenis ligan sondoi orang tu. Dia pengalaman saya Anas, Masya Allah, tabarakallah, satu hari ada lebih kurang 5-6 ekor itik angsa ni. Tok saya ni memang bela sungguh. Dia sampai hari-hari pergi bercakap, hari-hari sembang. Kalau tok saya panggil dengan
panggil tiang, pung dia lari mai peluk apa semua. Kalau kami panggil dia tak peluk, dia macam kuti-kuti sakit, saya ingat lagi. Dia cubit Dan dia bising, dia jaga rumah, kami pernah nak masuk oleh ulang, dia bunyi sampai ulang tu lari dan sebagainya. Pencuri pun sama, pencuri stres nak main sebab apa? Iti angsa tadi. Dan satu hari, dan saya ingat gitu, saya menangis, ada orang langgak salah seorang daripada iti angsa ni, membuatkan Anas bila sekok ni meninggal, arwah yarham, yang lain tu semua tak mau makan, tak mau minum, hari-hari menangis. Allah. Kita duk rasa macam tu cerita dongeng, tapi demi Allah tu saya tengok bagaimana kalau kita pergi, dia pun tak mau makan, tak mau minum, sampai tuk saya suap pun dia pun tak mau. Dia mogok sampai meninggal Anas. Sebabkan sedih pasangan kena langgak, tak ada pembelaan kot. Membuatkan dan benda tu berlaku depan mata. Allah kata masya-Allah, kata binatang pun mereka mempunyai insting yang sangat kuat. Betul. Maka di sinilah yang perlu kita ambil berat. Jangan berlaku zalim kepada mereka walaupun mereka binatang. Janganlah diselitkan sifat kebinatangan lebih pada binatang. Tidak ada perasaan ihsan kepada mereka. Kerana benda ini kita bimbang akan menjadi asbab kepada dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala dengan asbab kezaliman yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Bila Ustaz sebut tentang tragedi ni, ini berita yang baru saja saya terima pagi tadi Ustaz. Mungkin saya boleh kongsikan kepada para penonton tanya Ustaz. Menerusi bernama laporan berita bernama pasukan bomba sedang mengusahakan usaha mencari dan menyelamat 100 orang yang berada di tapak perkemahan di Father Organic Farm Gohtong Jaya di Genting Highland Pahang. Dipercayai menjadi mangsa runtuhan tanah runtuh berketinggian 30 meter awal pagi ini. Ini berita sebelum subuh tadi Ustaz. Kita doakan semoga usaha mencari dan menyelamat ini dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doakan semoga semuanya selamat dan baik-baik saja insya-Allah. Baik, berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita, Ismail Maisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menyarankan kita membunuh haiwan, yakni cicak? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Bagus soalan. Cicak ni duk terbih malam-malam, terbih tembak lestik. Daripada satu hadis daripada Ummu Syar' radhiyallahu anha, kata Nabi SAW, Nabi memerintahkan kita untuk membunuh cicak. Ini adalah hadis yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari, kedudukan hadis pada 3359. Berkaitan Nabi memerintahkan kita untuk membunuh cicak, kata Nabi SAW, sesungguhnya cicak itu meniup ataupun ia menyemarakkan api yang membakar Nabi Ibrahim AS. Ini hadis sahih dalam Sahih Bukhari sendiri. Dan bagaimana kalau kita tengok burung cuba memadamkan, maka cicak cuba untuk menyemarakkan. Dan cicak juga termasuk di antara haiwan fasik yang dibenarkan di dalam syarak untuk kita bunuh. Apa dia? Di antaranya burung gagak, di antaranya Allahumma salli alaihi wasallam anjing liar ataupun anjing yang ganas, di antaranya tikuih. Maka ni dalam hadis yang lain sebut di antaranya ulang. Maka ni di antara binatang fasik yang dibenarkan oleh syarak untuk kita bunuh. Sebab dia ada bawa ke perkara-perkara yang mudarat kepada manusia itu sendiri. Dan Allah SWT disebut juga dalam Sahih Imam Muslim, Imam Nawawi mensyarahkan dalam kitab As-Sahih berkaitan Nabi ajarkan kita bagaimana adab. Walaupun dibenarkan untuk bunuh, tapi Nabi ajarkan kita tentang adab, macam mana untuk kita bunuh cicak. Nabi kata apa? Barang siapa yang membunuh cicak ini dengan satu pukulan, maka diberikan 100 ganjaran pahala. Kalau tuan-tuan kita ni kadang-kadang bangsa penyegan nak buat amal ibadah, maka jadilah tim penembak cicak, pemburu cicak kan, cicak man dan sebagainya. Maka pergi cari cicak-cicak bunuh, dapat pahala. Nabi kata diberikan 100 ganjaran pahala dengan bunuh satu pukulan. Maksudnya tangkap cicak tu sekali hempuk ke atau buat satu dengan sekali je mati. Nabi kata siapa yang buat 2 kali kan, maka kuranglah pahala daripada 100 tadi. Buat 3 kali lagi kurang daripada 2 pukulan. Tapi lah ni dia jadi trend Anas. Dia tangkap dia buat zalim pada cicak tu. Dia buat torture kepada cicak. Dia kata dia sular kot bungkok lah, dia sular kot mana-mana tempat, dia cucuk-cucuk dan sebagainya, lepas tu dia letak kat ruang tamu. Bila kata kenapa buat macam tu? Dia kata nak bagi member-member dia tengok dia insaf tak main rumah saya. La ilaha illallah. Maka hati-hati pada perbuatan walaupun dibenarkan syarak, tetapi ia tetap ada batasan yang perlu kita jaga, yang perlu kita ambil berat.
kerana walaupun ia dibenarkan, Islam tetap memberikan kepada kita guideline macam mana untuk kita melupuskan ataupun mematikan dia tanpa menzalimi dia. Orang kata one shot one kill, Ustaz. Itu yang terbaik, Ustaz. InsyaAllah tabarakallah, kena ambil kursus menembak, Ustaz. InsyaAllah tabarakallah. Baik, Fadil Ustaz dan juga sidang penonton, banyak lagi akan kita bicarakan untuk topik ganjaran santuni haiwan. Terus setia menonton. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali selepas ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nuru fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahus suduri. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini, alhamdulillah kita masih lagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra untuk kita membicarakan ganjaran santuni haiwan. Dan terima kasih sekali lagi kepada Madat Murtaza Dakwah Center untuk kebersamaan dengan Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Dan Al-Fadhil Ustaz, kita ucap terima kasih kepada para penonton untuk kesudian menonton kita sehinggalah jam dan juga detik ini. Dan kita ada soalan yang berikutnya daripada sahabat Facebook kita, Ustaz. Dengan izin, kita ada Ram Desaru. Islam menekankan sifat penyayang sesama makhluk. Namun, bagaimanakah untuk menzahirkan sifat penyayang, sifat menyantuni haiwan jika masih ada sifat zalim terhadap haiwan-haiwan bukan peliharaan, sehingga tergamak membakar, mendera sampai mati? Adakah haiwan peliharaan saja akan dapat ganjaran berbanding haiwan tanpa ataupun bukan peliharaan? Kerana kebanyakan kita hanya menyantuni haiwan peliharaan sahaja. Mohon pencerahan daripada Fadil Ustaz. Baik, sebab tu disebutkan secara jelas kepada kita, Anas, haiwan peliharaan ataupun haiwan-haiwan yang kita boleh bela dan haiwan-haiwan liar. Kita terus duduk gagah lah, kita pergi saja bela, pergi tangkap gajah, dia pergi tangkap harimau nak bela di rumah, kerana dia bukan haiwan peliharaan. Dari segi fitrah dia, nature dia adalah membunuh. You didiklah macam mana pun, biasanya ada keadaan yang dia mungkin akan tersalah back to nature of instinct dia. Pemangsa kan? Pemangsa. Dia memang haiwan pemangsa. Bela ni boya kat rumah. Ada keadaan yang dia mungkin orang kena panggil tokok hang sendiri. Maka sebab tu kita bezakan. Ala kulli hal, perkara itu tidak menghalalkan matlamat untuk kita berlaku zalim ke atas dia. Sebab tu Nabi SAW ajarkan kepada kita ada makhluk-makhluk yang dibenarkan untuk kita bunuh. Disebut dalam hadis, di antaranya ada sahabat kita tanya, Ustaz, lipas boleh? Ustaz, lipas. Kalau lipas tu memberikan mudarat, Imam Abu Syuja' sebut, Imam Ibn Hajar sekali sebut dalam kitab dia, maka dibolehkan untuk kita bunuh. Sebab lipas ni dibuktikan di antara salah satu binatang yang bawa banyak penyakit kepada kotor, manusia. Kan? Cukup kotor, tuan-tuan. Dia jalan merata, bukan pakai selipar. Dia tak pakai kasut. Kan? Jadi kotor tu, dia pergi jalan tempat najis-najis apa semua, lepas tu dia mai ke atas makanan, maka berlakunya food poison dan sebagainya. Maka dibolehkan kita untuk bunuh.
Kan? Apa dia lagi? Tikui. Binatang yang boleh bawa kepada disebut dengan kaedah dengan fawasiq. Iaitu haiwan-haiwan perosak yang mendatangkan mudarat dan menjadi sunat kepada kita untuk kita bunuh dia. Nah, dia ustaz lo comel lah, kesian lah kat dia. Dia bukan soal comel. Ini perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamster, kalau hamster saya minta maaf sebut. Kalau macam tikus yang dia jenis-jenis yang memang cantik, memang di blur, macam mana Ustaz? Macam hamster, saya ada baca dulu anak-anak saya minta nak bela. Jadi sebelum kita nak bela tu, saya try baca beberapa artikel. Dan hamster ni dia walaupun dia sebangsa dengan tikus, mak lain pak lain je lah, dia spesies yang lebih kurang sama, tetapi dia adalah haiwan yang bersih. Hamster ni, tuan-tuan tengok, hamster ni dia kalau nak bela, dia package, dia tuan kena sediakan pasir untuk dia mandi. Kalau tidak dia akan mati. Okey. Tapi jarang kita tengok tikus hak dalam parit tu nak mandi, tuan-tuan. Memang jenis belemueh setiap masa tuan-tuan jumpa ni kotor sedia. Kerana maka Allahumma salli alaihi wasallam itu yang membezakan kategori binatang itulah sendiri. Jadi menjawab pada soalan dalam desa Cik Eru, maka lepas tu saya kata tadi, tidak menjadi kewajipan kita untuk kita jaga, bela dia, belai dia, tetapi menjadi haram apabila kita berlaku zalim kepada dia. Maka tersudut kacau dia lah. Dan Nabi sebut dalam hadis, bila kita berjumpa dengan ular sekalipun, walaupun ular berbisa, cuba jadi minta dia pi dengan cara elok dulu. Nabi kata mungkin itu adalah jin. Bukan terus kira nak katuk je. Kira nak bubuh je ular tu, kesian dekat dia. Kalau jin maka kita bimbang kita akan terkena kesan yang tidak baik pula kepada kita. Wallahu a'lam. Adakah haiwan peliharaan saja yang kita buat baik dapat ganjaran? Kalau haiwan bukan peliharaan pula pun dapat juga Ustaz? Baik, kalau kalau kita berlaku buat baik macam kita tengok di zoo, kan? Singa tu bukan haiwan peliharaan tapi dia letakkan dalam tu. Maka bagi makan, santuni dia, ada waktu dia rehat, ada waktu untuk dia buat show dan sebagainya, maka tetap berpahala. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majzun bihi. Nabi sebut dalam hadis, dia kata setiap beramal kebaikan kita ini pasti akan ada balasan. Dan Allah sebut dalam surah Zalzalah, faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Maka sebesar zarah pun kebaikan akan dibalas, apatah lagi makhluk yang hidup yang bernama binatang. Walaupun dia liak, dia mungkin tidak recognize kita, mengenal kita di dunia dengan kebaikan yang tuan-tuan buat, tetapi pasti di akhirat tidak akan ada satu pun dalam neraca timbangan Allah akan terlepas, termasuk pada binatang yang kita melakukan kebaikan kepadanya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Jangan duk pergi buat naya dekat buaya apa semua Ustaz. Jadi kalau geram kat buaya dan sebagainya. Jadi masya-Allah tabarakallah, kadang-kadang Ustaz bila kita sebut tentang haiwan peliharaan ni, kadang-kadang banyak spesies haiwan yang orang panggil rare spesies yang jarang kita jumpa tapi orang blur Ustaz. Hari ni tengok dalam TikTok macam-macam Ustaz. Jadi mungkin sedikit respon daripada Ustaz, mungkin nasihat lah kita kata, sebab ada haiwan ni dia termasuk dalam akta perhilitan Ustaz. Ada yang belum monyet dan sebagainya, mungkin sedikit Ustaz. Baik, saya yakin ni dalam soalan ini, maka kenapa Jabatan Perhilitan Haiwan ni dia letakkan ada akta-akta tertentu untuk memelihara haiwan-haiwan eksotik atau haiwan-haiwan ini, maka mereka adalah ikhtisas dalam bidang itu. Mereka adalah ahli dalam bidang itu. Kebiasaannya binatang-binatang ini adalah binatang yang tidak sesuai untuk dijaga. Contoh macam ular. Nak bela ular kena ada lesen. Nak bela ada banyak lah, boya sendiri pun kena ada lesen dan sebagainya. Kenapa? Sebab binatang ini nature mereka bukan haiwan pemeliharaan. Mereka adalah disebut dengan pemangsa. Bela monyet, banyak kes-kes yang kena sampai 18 jahitan, 13 jahitan, walaupun bela daripada kecil. Tapi terkadang reaksi dia itu dia memang binatang yang dia jenis macam tu dah. Maka nasihat saya, kalau nak bela pun ambillah lesen, kerana bukan saja lesen tu dia pun nak buat keuntungan, tidak, tetapi nak memberikan panduan silibus kepada kita. Macam mana nak bawa kereta, orang kata apa kena lesen-lesen, tak payah lesen lah, kita belajar sendiri je tak, kerana ada panduan yang perlu kita ikut. Kita hidup dalam dunia ni ada undang-undang yang perlu kita patuh, dan undang-undang itu adalah maslahah umum atau maslahah untuk kita juga, bukan untuk orang lain, bukan untuk alien, bukan untuk planet lain, untuk kita sendiri. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Mudah-mudahan menjadi pencerahan dan panduan kepada kita para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Fadil Ustaz, sekali lagi kita nak bawakan kepada anda mungkin sedikit Ustaz tentang Madat ataupun Murtaza Dakwah Center. Satu inisiatif yang cukup luar biasa yang kita bawakan, iaitu Madat ini, yang mungkin
boleh Ustaz beri pencerahan yang kata madat ni dia bukan sahaja terkenal dalam orang kata apa menyantuni ummah, bahkan juga haiwan seperti kucing yang menjadi kesayangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin bagaimana boleh tercetusnya Ustaz idea ataupun inisiatif untuk membina ataupun melaksanakan rumah kucing ni Ustaz? Mungkin sedikit pencerahan pada Ustaz. Baik, terima kasih pada Anas dan TV3 atas peluang. Yang pertamanya, kenapa kita tubuhkan rumah kucing? Perbincangan kita pagi ni pun berkaitan menyantuni haiwan, dan kita terdahulu kita cuba yang sebaiknya menyantuni haiwan. Kalau kita tengok dalam video tu adalah rumah kucing Madat sendiri yang dibina. Kita tak buat crowdfunding ketika ni. Kita hanya kutip kucing-kucing jalanan, ada berpuluh-puluh ekor asalnya, Nasan, kita bagi makan dan sebagainya. Dengan izin Allah, ada rezeki yang lebih, kita buat turis tempat yang berekon, ada orang-orang yang ada kepakaran seperti nurse untuk jaga, dan setiap beberapa minggu dalam sebulan itu akan ada veteriner yang datang yang bertauliah untuk cek kucing ni sakit, demam, sesama, biasanya kena apa ni, cacing dan sebagainya. Macam kita tengok ada kucing yang dalam VT kita sekarang, yang ni dia buta mata. Jadi kita terpaksa letak ada alat khas untuk kita tak mau bagi dia garu. Ni kucing jalanan, walaupun kita nampak segok-segok kan. Nampak comel-comel itu dah stray cat yang dimandikan dan sebagainya. Maka sebab tu kita tulis satu buku untuk manfaat bersama tentang kucing jalanan. Yang kedua, kucing ni kita nak asalnya anak kita kutip-kutip tu ada berapa ekor je. Sekarang hampir 100 ekor yang ada di dalam rumah kucing dan di luar rumah kucing. Depa macam ni Anas. Depa mai tak boleh hantar ke dalam, depa lempar kat luar. Depa minta ringgit kucing-kucing. Jadi memang tidak ada bayaran apa-apa kita letakkan pada rumah kucing, tetapi kita terpaksa membesarkan rumah kucing ini di atas kapasiti yang mana sekarang hampir 1000 ekor yang sedang queue untuk nak masuk. Macam kita tengok sekarang ni dalam video, ini adalah doktor veteriner yang akan setiap minggu datang. Setiap kadang-kadang adalah jadual mereka untuk memastikan kesihatan kucing ni duduk pada keadaan yang paling baik. Kadang-kadang ramai kita ni nak bela tu bagus dah, tapi tak tahu mungkin panduan untuk nak menjaga kucing tu sendiri. Dia mimbalah yang mandi kucing tu setiap hari, meninggal kawan tu. Kucing ni seeloknya sebulan 2 kali atau maksimum 3 kali saja. Dia bukan mandi hari-hari. Nanya Pak Karim. Maka jangan buat panggil macam itulah. Maka nak bela kan ada ilmu. Macam mana kita nak jaga seorang anak itu ada ilmu dia, maka begitu juga dengan binatang. Kita cuba santuni. Kalau kita tengok dalam tu adalah rumah taman kucing yang akan kita bina, tetap percuma, tidak ada bayaran apa-apa, lebih kepada kita nak santuni macam mana Nabi SAW memuliakan seorang sahabat yang namanya Abu Hurairah kerana kemuliaan beliau dengan kucing-kucing. Maka benda yang samalah kita sedang usahakan, dan ni kita dah siap dah rumah kucing tu. Sekarang kita nak sediakan landscape saja di sekeliling. Sebelum ni kita tak pernah buat kutipan apa-apa Anas. Tapi kali ni ramai yang mungkin bertanya, jadi kita ambil ruang. Bayangkan tentang sebelah masjid, datang semayang, yang minat kucing boleh pergi tengok saja, ambil manfaat, insya-Allah mudah-mudahan memberikan kebaikan. Dan secara tak langsung juga kita ada satu buku yang telah kita siapkan beberapa hari yang lepas. Sebabkan terlalu ramai yang tanya tentang macam mana SOP penjagaan kucing, apa hak tentang kucing dalam Islam, apa itu hadis-hadis ataupun dalil-dalil berkaitan penjagaan binatang. Maka kita himpunkan dalam satu e-book yang akan kita bagi secara percuma kepada semua rakan-rakan penonton. Tanyalah Ustaz pada pagi ini, semua dapat free walaupun tak bela kucing. Kita tahu macam mana nak merawat penyakit-penyakit asas, apa penyakit yang pernah biasa berlaku pada kucing, kenapa perlu mandulkan kucing, dan apa hukum dia. Semua itu akan kita tuntaskan. Kita dah pun tuntas ke dalam buku ni yang tak sempat kita bincang pada pagi ni. Tetapi tuan-tuan boleh balik baca sendiri. Dan yang bestnya buku ni tidak dijual. Tuan-tuan dibenarkan untuk cetak dan bagi kepada orang secara percuma, insya-Allah. Kalau ada orang jual Ustaz, tak ada masalah. Tak ada masalah. Ambil ikut pandai. Betul. Jadi e-book Ustaz, e-book Si Oyen. Nama Ustaz, masya-Allah, tabarakallah, luar biasa. Ini mesti Ustaz bagi nama ni, Si Oyen ni dah jadi trend Ustaz. Dekat Facebook, dekat media sosial ni, masya-Allah. Oyen ni punya perangai ni, orang Kedah kata perongeh Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Baik, ada nakal tu, nakal-nakal Si Oyen. Baik, Ustaz, kita nak masuk pada soalan yang berikutnya Ustaz. Mungkin cara Ustaz, bila Ustaz sebut tadi nak infak kan, ada yang kata dia tak ada duit nak bagi tapi dia ada kepakaran, jadi mungkin mereka datang dengan kepakaran dan sebagainya. Tapi mungkin Ustaz boleh kongsikan, mungkin ada orang yang ada rezeki lebih, dia nak berinfak untuk pusat komuniti Islam 3.0 ni, yang mana ada masjid, rumah warga emas dan tahfiz atau wakaf untuk mewakili mak dan juga ayah Ustaz. Mungkin sedikit pencerahan daripada Ustaz. Baik, yang pertamanya Murtada Dakwah Center sendiri yang menjadi agensi kepada kita sekarang adalah kita mempersiapkan masjid yang berbaki sekitar 98 hari lagi. Masjid dah hampir siap.
berbaki tinggal bumbung dan juga interior designer dalam sahaja. Jadi kita ada baki 90 hari lebih lagi, kita ada hutang sekitar 1.7 juta ringgit yang perlu kita selesaikan dalam tempoh 3 bulan ni. Saya tak mampu buat seorang, Anas. Jual buah pinggang pun tak lepas habis kan. Jadi saya merayulah untuk kita sama-sama berkat hari Jumaat ini, untuk kita bersama-sama untuk menyumbang dalam dana pembangunan pusat komuniti Islam Tada Dakwah Center ini, yang bukan sembarang kari. Kalau tengok dalam gambar tu dah hampir siap dah. Kalau kita tak ambil ruang dan peluang ni, rugilah. Jadi kita jalankan kempen 100 ada 1000 wakaf buat mak ayah. Kalau 1700 penonton TV Hijrah yang menonton TV Tanyalah Ustaz pada pagi ini yang menonton, maka dah cukup untuk kutipan 1.7 juta. Kalau 17,000 sumbang seorang 100, maka dah cukup dah nilai 1.7 juta ini dalam tempoh 3 bulan. Maka saya mengajaklah semua. Kalau dia kata, Ustaz saya tak ada 1000 Ustaz, baru beli peluk dakap minggu lepas, habis dah duit. Ada RM50, 50 pun tak ada masalah. Mahalnya peluk dakap tu. Kan? RM1 pun tak apa, 5 kupang pun tak apa, boleh belaka. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi keberkatan kepada kita. Ambil ruang dan peluang berkat hari Jumaat ni. Dan yang bestnya, Anas, siapa yang menyumbang pada pagi ni bukan hanya dapat e-book COA. Dia kata, Ustaz kami tak bela binatang, Ustaz sudah bagi e-book tu, kami tak mau. Maka kita ada lagi sekitar 44 e-book yang lain, yang seperti mana e-book yang kita bincangkan pada minggu lepas berkaitan sihir, macam mana nak merawat sihir, cara nak mengenal pasti sihir, cara nak pagar rumah, semua ada insya-Allah. Ada 44 e-book ni, tuan-tuan, baca berguling-guling pun tak habis lagi. Dan untuk tahun ni kira tak payah beli buku dah, baca e-book daripada Madat ni pun dah cukup memberikan manfaat secara rasa. Jadi jom rebut peluang berkat nak masuk dalam Ramadan berapa lagi 3 bulan berbaki ni. Masjid akan disiapkan pada 1 Ramadan pada perancaran, maka kita rebut peluang insya-Allah dapat pahala yang berganda-ganda untuk kita semua. Saya tak dapat satu sen pun, tapi saya seronok untuk jadi sebahagian daripada golongan orang yang boleh mempersiapkan masjid ni bersama-sama dengan tuan-puan di rakan-rakan Tanyalah Ustaz, insya-Allah. Allahu Akbar, masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita mengambil ruang ini untuk kita berikan yang terbaik. Kalau tak mampu beri banyak, beri sedikit. Yang penting kita memberi, dan kalau tak mampu memberi, kita sebar-sebarkan, panjang-panjangkan. Mudah-mudahan ada ramai lagi yang turut serta untuk membantu untuk memberikan wakaf dan sebagainya, insya-Allah. Semoga urusan Murtaza ataupun Madat ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik Ustaz, kita kembali untuk soalan daripada sahabat Facebook kita. Dengan izin Ustaz, kita ada Syamir Akmal di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah untuk menjadikan sifat cinta kepada haiwan yang ada pada baginda Rasulullah SAW sebagai contoh kepada umat ini supaya memperolehi ganjaran menyantuni haiwan di akhirat kelak? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Syamil Akmal, soalan yang baik. Macam mana Nabi SAW Nabi santuni binatang dengan akhlak Nabi. Maka akhlak Nabi SAW, maka sebab tu baginda ni diutuskan kepada sekalian alam. Bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada bangsa-bangsa tertentu. Alam itu sendiri mendapat faedah dan manfaat. Maka disebut oleh Syekh Aid Al-Qarni dalam kitab beliau, bagaimana Nabi SAW pernah satu hari masuk di satu kawasan kebun kurma. Berlari seekor unta kepada Nabi SAW dalam keadaan yang nampak unta tu susah hati. Dan unta itu berbicara dengan mukjizat Allah bagi kepada Nabi SAW. Nabi faham bahawa unta itu sedang mengadu tentang beliau disakiti, dizalimi dan tidak diberikan hak. Nabi SAW mencari, Nabi tanya kepada sahabat, siapakah tuan kepada unta ini? Maka terus tuan kepada unta itu mengaku, aku adalah tuan dia. Terus Nabi kata, tidakkah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kamu beriman kepada Allah sehingga kamu tidak memberikan hak yang betul kepada unta tadi? Terkejut lelaki tadi, sebab bagaimana Nabi SAW boleh tahu apa yang dia buat kepada unta. Menunjukkan bahawa bagaimana kasihnya Nabi kepada binatang itu sendiri. Dan ada satu riwayat yang lain daripada Syekh Ismail Al-Jawashi dalam kitab Seharian Akhlak Nabi dengan haiwan-haiwan ini. Disebutkan satu riwayat, Nabi SAW pernah berjalan di dalam satu kawasan. Nabi terserempak dengan seekor keldai, yang mana di bahagian kepala keldai itu, di bahagian muka keldai itu telah pun ditandakan dengan tanda marking sebagai binatang peliharaan orang tertentu. Terus Nabi SAW riwayatkan kepada sahabat, Nabi melaknat orang yang menconteng muka binatang tadi kerana
nak buat tanda. Habis dia kata, Ustaz, kami nak buat tanda tu sebab tak mau bagi orang curi, tak mau bagi hilang binatang kami. Boleh dibuat pada tempat-tempat yang dibenarkan seperti di telinga atau di tempat dia buat di bahagian muka. Dia buat macam benda ni yang dia conteng kat dinding-dinding tu kan. Maka tak boleh macam tu. Nabi melaknat perkara tersebut. Maka bab ni kita ambillah manfaat dan Nabi juga sebut dalam banyak hadis. Kalau boleh buka dalam kitab Safinatul Najah, idaman penuntut asas dalam mazhab Syafi'i, bagaimana hadis-hadis berkaitan Nabi melarang dalam bab sembelihan untuk kita delay, untuk kita buat ralik-ralik kan, untuk kita melengah-lengahkan ataupun selepas daripada sembelihan, Nabi minta apa? Agar kita cepat-cepat lepaskan ikatan-ikatan pada binatang agar apa? Memudah carakan urusan binatang itu meninggal dunia atau untuk dia mati. Maka sampai macam tu sekali adab dan akhlak Nabi, ihsan Nabi kepada binatang. Wallahu a'lam. Masya-Allah, betapa indahnya Islam, Ustaz. Dia menunjuk kepada setiap perkara dalam kehidupan kita. Inilah keindahan dan juga apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah Ustaz, untuk ganjaran santuni haiwan topik kita pada pagi ini kita akan tamat di TV3. Kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terus dia menonton Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Alhamdulillah, kembali dalam Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dalam Tayalah Ustaz pada pagi ini, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Dan masih lagi kita membicarakan topik ganjaran santuni haiwan. Untuk pada pagi ini kita masih lagi bersama bintang ilmuwan kita, Ustaz Yaakob Yusra. Dan pada Ustaz, kita ucap terima kasih kepada para penonton yang masih lagi sudi bersama-sama menonton kita pada pagi ini. Jangan lupa yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi. Sama-sama kita bantu sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Baik Fadil Ustaz, kita nak teruskan lagi dengan soalan daripada sahabat Facebook kita yang bertanya. Tadi Ustaz dah share tentang indahnya Islam. Dalam bab sembelih haiwan pun ada ihsan di situ Ustaz. Ini hebatnya keindahan Islam itu sendiri. Baik, kita ada Syahiralia Muhammad di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukumnya kita terlanggar binatang hingga menyebabkan kematian? Dan adakah kita dikira berdosa membiarkan binatang tersebut begitu sahaja? Adakah di akhirat kelak kita akan dituntut jika melakukan kezaliman terhadap binatang atau haiwan? Mohon penjelasan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Syahiralia Muhammad. Soalan yang baik, subhanallah, moga Allah bagi keberkatan kepada orang yang bertanya. Amin. Maka orang yang mendengar pun dapat pahala dengan sebab pertanyaan ni, subhanallah. Dia apa hukum terlanggar? Bila sebut ni benda yang tak sengaja, jarang jalan tengok kucing duduk berjalan brok dia pergi langgar. Maka tu dia bukan yang tu dia melanggar. Beza di antara terlanggar ni disebut benda yang tidak disengajakan. Maka dalam kaedah fiqh raf'ul qalam, perkara yang tidak diangkat dicatatkan sebagai dosa. Baik, dia kata macam mana rasa berdosa tu, rasa bersalah, rasa kita rasa tak boleh blow bila buat benda tu. Maka apa yang kita boleh buat? Maka berbuat baiklah dengan binatang-binatang yang masih hidup. Dia dah meninggal, binatang tu dah arwah yarham dah, tak boleh nak buat apa dah, nak buat tahlil ke, tak boleh nak buat apa pun tak boleh dah. Yang dah meninggal, let it be. Maka fokus kepada ada jutaan lagi binatang-binatang yang masih hidup yang perlu kita santuni. Secara peribadi, saya sendiri pun pernah Anas main bola tampak. Anas main bola tampak, lepas tu ada anak kucing belakang kita tak perasan. Bila main waktu sekolah kan, jadi untuk sonok tu saya terpijak. Terpijak anak kucing tu.
Bayangkan waktu terpijak tu darah meracik keluar. Saya ambil papah dia dalam keadaan waktu tu dengar duk sakaratul maut dah. Kan nak kucing tu. Darah ni mengalir-ngalir ni, saya malam tu tak boleh tidur, Anas. Dan malam tu mak kucing ni main cari saya. Allah. Seolah dia tahu kita yang sebagai macam pembunuh lah walaupun tak sengaja. Dan waktu tu saya rasa ya Allah Rabbi, tak tahu nak buat macam mana dah. Sejak daripada tu saya cuba cari makanan untuk jaga dan sebagainya. Lepas tu hari ni kita cuba untuk memulangkan balik kesalahan tersebut walaupun tidak sengaja. Dari segi tuntutan perkara yang tidak disengajakan, saya Allah yang Maha Pengampun ini akan memberikan pengampunan. Berbeza dengan keadaan orang yang sengaja buat benda yang bagi binatang mati. Contoh ayam laga. Kan dia buat pertandingan bagi ayam tu belaga sampai ayam tu mati, maka hukumnya haram dan dosa besar. Sabung ayam. Apabila lagi contohnya kecil-kecil kita tarik semut, kita buang dia punya sungut ni, betul kita bagi dia gocoh sampai arwah irham. Kadang-kadang pengalaman tak boleh. Pengalaman. Ya, benda-benda macam tu jangan. Ataupun ikan laga, dia bagi ikan tu duk bang sampai arwah irham, sampai terkoyak dia punya sampai membuatkan luka dan boleh bawa kepada meninggal dunia. Maka hati-hati pada benda tu. Jangan matlamat tidak menghalalkan cara. Hobi jangan sampai bawa kepada benda yang dihumban dalam neraka. Hati-hati. Labah-labah Ustaz, laga kan. Laga-laga banyak dulu. Kabui. Kabui. Segala benda lah. Cara lagi asal boleh je. Kan semut, tapi semut tu banyak dah buat kan, cabut. Pasal insaf sekejap begini Ustaz. Masya-Allah, terimbau kenangan sama kanak-kanak. Saya tak buat, tengok orang buat Ustaz. Nak tegur takut kena pukul pula Ustaz. Zaman-zaman budak-budak Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Baik Ustaz, berikutnya kita ada Mahsuri di Facebook yang bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh kita meracun anjing-anjing liar yang berkeliaran di kawasan masjid? Dan yang kedua, ada orang bertanya ataupun berkata, aku tak payah sembahyang, dia kata. Cukup bagi kucing liar makan, nanti dapat masuk syurga juga. Kerana perempuan pelacur yang bagi minum anjing pun masuk syurga. Ada orang bagi alasan macam ni Ustaz. Ini dua soalan daripada sahabat kita. Terima kasih pada Puan Mahsuri. Dua soalan yang baik. Yang pertama berkaitan apa hukum kita racun anjing-anjing liar berkeliaran. Yang pertama, berdasarkan hadis, yakni binatang-binatang yang disebut dengan fawasid, saya sebutkan tadi, binatang-binatang yang dibenarkan oleh Nabi SAW untuk kita bunuh, malah ia menjadi sunat untuk kita bunuh. Walau maksudnya bunuh tu dapat pahala pula, terdorong kepada pahala. Nabi SAW sebut 5 haiwan fasik yang boleh dibunuh di tanah haram, iaitu tikus, kalajengking, burung hulang, burung gagak, anjing gila ataupun anjing yang ganas. Maksud anjing yang kita tahu sifat dia tu memang jenis perongoi, yang jenis tokok orang, gigit orang dan sebagainya. Dan perkara ni dibincang oleh imam para ulama dalam mazhab Syafi'i. Pagi ni saya fokus kepada mazhab Syafi'i. Di antaranya Al-Imam Nawawi, Syekh Zakaria Al-Ansari, di antaranya juga Imam Ibnu Hajar. Maka ni 3 tokoh ulama besar dalam mazhab Syafi'i menyebutkan juga sunat untuk kita bunuh pada binatang-binatang yang bernama anjing, apatah lagi ia pada kategori liar. Malah menjadi sunat untuk kita pergi cari, untuk kita selesaikan dia. Sebab apa? Dia boleh memberikan mudarat kepada orang lain pula. Maka memang sifat kalau anjing liar ni dia akan mendatangkan mudarat, dia akan mendatangkan kepada bahaya. Macam baru ni pun di Kedah ada satu kes di Kuala Ketir, seorang pensyarah yang digigit dengan anjing liar ni sampai bawa kepada belasan jahitan di kepala. Soalan kedua berkaitan, dia kata aku tak payah sembahyang, dia kata sebab aku bagi kucing-kucing liar makan dan bagi binatang-binatang ni dengan sifat ihsan. Maka hati-hati dengan perkataan yang sebegini, kerana Nabi SAW sebut, Nabi kata ma bainar rijal kufr as-salah. Apa yang membezakan kita dengan golongan kufur, atau bahasa kasar sikit ni orang Kedah punya kapiak. Beza kita dengan kafir ini hanya pada satu benda, adalah pada solat kita. Maka apabila kita meninggalkan solat, maka runtuhlah agama dalam kehidupan kita. Para ulama membahaskan juga orang yang sengaja meninggalkan solat termasuk di antara perbuatan-perbuatan mensyirikkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa mudah, jangan buat loklak. Tuan-tuan bagi makanlah sebanyak mana kucing di dunia, anjing di dunia, semut-semut sekalipun di dunia, tuan-tuan bagi makan. Kalau meninggalkan rukun pada tiang agama itu, maka nescaya maka akan rosaklah pada bahagian amal yang lain. Sebab amal yang lain akan mula dihitung setelah mana diselesaikan bab-bab fardu ain kita yang lebih utama ini. Perkara tiang-tiang, perkara-perkara asas rukun-rukun. Maka pada siapa yang bercakap ni, mudah Allah bagi taufik hidayah,
bertaubat kepada Allah, better late than never. Jangan, dia kata ustaz ada hadis berkaitan pelacur yang masuk syurga, ya di atas ihsan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada perkara yang mustahil. Maka janganlah melakukan dosa, sama-sama buatlah kebaikan semaksimum mungkin. Allahu akbar. Saya tertarik yang awal je untuk soalan pertama ustaz jawab tentang gigit-gigit ni ustaz. Saya baru-baru ni jumpa dengan beberapa staf dan juga warga TNB, Tenaga Nasional Berhad. Mereka menyatakan, dia kata statistik pekerja pembaca meter TNB itu digigit oleh anjing kurang lebih yang kena gigit ni dalam 2 hingga 5 orang ustaz setiap bulan. Saya tak ingat sama ada bulan atau tahun, tetapi itulah ancaman yang diterima. Jadi sebab itu bab kena gigit anjing ni satu perkara yang penting, dan kalau tak salah saya skuad majlis daerah ada skuad untuk penangkap anjing-anjing liar ni ustaz. Jadi dia ada cara ataupun kaedah untuk membunuh. Jadi itu antara inisiatif yang kita boleh lakukan, kita boleh laporkan ustaz kepada pihak berkuasa, takut dia tokak kita pula ustaz. Jadi mungkin ada cara ataupun kaedah dengan saluran yang betul dan juga tepat insya-Allah. Baik. Fadil Ustaz, kita ingin raikan lagi Ustaz, dengan izin Ustaz, soalan daripada sahabat Facebook kita yang berikutnya. Noji Fariza bertanya, adakah benar haiwan yang kita berbuat baik dan kita santuni akan turut mendoakan kebaikan untuk kita? Dan yang kedua, bagaimanakah dengan kucing dalam rumah indoor yang sangat manja sehingga waktu kita solat pun ia datang menggesel kepala atau duduk bersama atas sejadah? Adakah itu diperbolehkan Ustaz? Dan yang ketiga, haiwan akan diadili dan kemudian akan menjadi debu di hari perhitungan kelak. Namun bolehkah kita berdoa semoga bertemu kembali dengan haiwan peliharaan kita kerana terlalu sayang di hari akhirat kelak? Haiwan yang dipelihara umpama sebahagian daripada ahli keluarga kita Ustaz. Allahu akbar. 3 soalan, comel pula soalan nombor 3 ni Ustaz. Baik Ustaz. Subhanallah, ni kata orang soleh, orang solehah ni yang menuntun pagi-pagi ni, orang jenis ni kan, tak ada soalan-soalan yang merapu. Subhanallah. Yang pertama kita respon kepada soalan berkaitan berbuat baik dan menyantuni, adakah binatang ni akan mendoakan kita? Dia simple, Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata man la yarham la yurham. Hadis yang sahih. Dia kata barang siapa kita berkasih sayang maka kita akan disayangi balik. Termasuk pada binatang. Binatang ni tuan-tuan, Allah bagi kat dia macam ada satu bluetooth, dia akan cari biasanya yang suka dekat dia. Dia takkan saja dia ni. Maka sebab itulah tuan-tuan, lepas tu saya selalu ulang, kalau tak mampu menyayangi jangan membenci. Usahakan untuk kita biar jauh di sudut hati, walaupun kita ada fobia, tak ada dekat dengan dia pun ada nilai kasih sayang yang cuba kita praktikkan walaupun daripada sudut yang jauh. Bab mendoakan, tidak ada makhluk yang melakukan dosa kepada Allah. Makhluk ni tak isap gam, depa tak buat benda yang pelik-pelik, depa tak ada pergi mencuri kat 7-Eleven, tak ada tuan-tuan, depa tak ada buat benda-benda yang merapu macam tu. Maka mereka bertasbih dan bertahmid kepada Allah. Mudah-mudahan manusia mengikuti perkara yang sama. Soalan yang kedua berkaitan kucing indoor main bergesel di kaki. Tuan-tuan kena faham, sifat kucing ni memang main bergeselkan kaki. Maka apa hukum dia? Kita tengah semayang, tiba-tiba kucing main, dia duduk menyerendeh kan, duduk main keliling kita. Lepas tu sekali lagi dia main jilat ibu jari. Lepas tu sekali lagi dia main duduk sandak-sandak badan dia. Maka itu dah sifat binatang. Dalam mazhab Syafi'i dibolehkan kalau binatang yang datang. Yang boleh batal semayang, kita tengah semayang pergi bergesel balik kat kucing. Kucing tu buat, kita pun tergeh-geh buat balik, maka itu akan membatalkan solat kita. Sebab sifat binatang itu memang macam tu. Yang menjadi masalah kalau binatang lain, jebon ke kan, khinzir ke, main tiba-tiba duduk kaki kita, satu balik awal kita. Yang ketiga ni soalan yang sangat comel dan cantik. Dia kata haiwan yang akan diadili di padang mahsyar kelak, boleh tak kalau kita nak panggil berhimpun dengan jadikan sebagai satu keluarga? Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadis yang sahih berkaitan bagaimana manusia di padang mahsyar kelak, kita akan saling mementingkan diri sendiri. Jangan kata pada binatang kesayangan, orang kesayangan sendiri pun waktu tu kita akan tak boleh fikir dah. Malah Nabi sebut apa? Isteri akan mendakwa suami, suami mendakwa isteri, anak-anak mendakwa mak ayah akan dakwa anak-anak. Bagaimana gundah gulananya hati kita ketika tu, susah hatinya kita ketika tu. Namun yang pasti di padang mahsyar itu mungkin tidak disebutkan secara spesifik boleh himpun ke tak. Yang pasti kita akan pentingkan diri untuk menyelamatkan diri untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata selfish, tapi itu yang akan berlaku. Keadaan disebut dalam Quran dan juga hadis. Yang pasti pada Puan Noji Fariza, apabila manusia dimasukkan ke dalam syurga, mintalah apa-apa nak dihimpunkan. Nak minta ada Blackpink, ada BTR, BTS ke apa, semua boleh belaka waktu tu. Kan dalam tu nak ada ikan flower horn, nak ada kura-kura labi-labi yang meninggal 14 tahun lepas,
boleh belaka dah. Maka apa objektifnya? Usahalah untuk masuk ke dalam syurga. Nescaya apa jua benda yang kita nak, kita akan boleh dapat. Maka yang ni yang perlu kita usahakan, bukan kat padang mahsyar. Waktu tu nak panggil apa? Naga, kok kata teringin nak naga atas sini tak pernah tengok kan. Boleh minta di dalam syurga. Di padang mahsyar, usahalah minta agar Allah memberikan kepada kita syafaat pada sama syafaat Nabi, syafaat Al-Quran ataupun pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan momen masuk syurga, Kak Noji Fariza nak apa pun minta lah. Dan saya minta juga Kak, kalau tak tengok saya tak ada, Kak minta ada Ustaz Yaakob Yusra jugalah, mudah-mudahan walaupun cak ayam ni. Allahu Akbar. Ustaz, kalau kita tengah solat, anjing jilat kaki, betul tak semayang Ustaz? Baik, dan soalan sama sekolah. Insya-Allah. Dari segi kaedah, apabila anjing itu ditermasuk dalam najis ataupun perkara yang najis yang berat pada kita, maka ia membatalkan. Yang ini disebut dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan kepada kita dan anjing. Sedikit kesusahan, besar pahalanya walaupun dijilat pada kita, mungkin ada hikmahnya. Yang tak batal dijilat kaki dia sendiri. Dikat jadi dia tak batal. Dia jilat sampai minggu depan pun tak apa, insya-Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan menjadi pencerahan kepada kita. Banyak lagi akan kita kongsikan selepas ini. Kita berehat seketika, terus setia menonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Saudara senang penonton, kita perlu menerima hakikat bahawa dalam hidup kita ini, kita berkongsi kehidupan di atas muka bumi dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang pelbagai ragam mehnah dan tribulasi. Itulah hakikat kehidupan di atas dunia ini. Para penonton, alhamdulillah kita masih lagi bersama Fadil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra di minit-minit akhir ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, untuk topik yang masih kita bicarakan, ganjaran santuni haiwan. Saudara teruskan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan keberkatan hari Jumaat ini, penghulu segala hari, kita semua dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala, disyafaatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin insya-Allah. Baiklah Fadil Ustaz, kita panjang lebar berbicara tentang ganjaran santuni haiwan pada hari ini, dan kita nak sambung lagi Ustaz. Ada soalan lagi yang diajukan oleh sahabat Facebook kita, Fadli Maksyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ibrah atau pengajaran yang perlu kita ambil daripada cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memelihara kambing-kambing baginda sehingga begitu berjaya? Mohon pencerahan. Terima kasih Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila sebut tentang ibrah, Nabi sebut dalam satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali dia memelihara kambing. Bahawasanya besarnya sunnah dalam bab belah kambing. Sebab tu kalau ada ibu-ibu ayah yang dah pencin, tak tahu nak buat apa, tak tuntuang dah duduk rumah ni kira cemuih, maka ambillah bidang belah kambing. Walaupun sikit, bukan nak pada keuntungan semata-mata, tapi kita nak kepada salah satu sunnah yang Allah bagi kepada semua para anbiya. Yang mana bila saya sendiri buat kajian bagaimana daripada para anbiya itu sendiri dalam perkara yang Allah tarbiyah mereka adalah dunia penternakan kambing. Sudah pasti ada ibrah yang sangat banyak. Dan dalam soalan ni yang boleh kita ambil daripada cara Rasulullah melihara kambing sehingga akan begitu berjaya, satu yang ada pada diri Nabi adalah sangat amanah dalam bab pekerjaannya. Sehingga kan Nabi digelar sebagai As-Siddiq itu lebih awal daripada Abu Bakar As-Siddiq, disebabkan Nabi ni orang yang sangat benar dari segi pekerjaannya, perkataan dan perbuatannya. Maka tuan-tuan nak buat benda apa tuan-tuan, pastikan kita amanah dan bercakap benar walaupun benda itu pahit. Dalam bab ni jangan bahana, jangan sembang kari kan, jangan kacing-kencing. Ni cukup banyak yang berlaku dalam stigma masyarakat kita. Nak berniaga ni tuan-tuan, dia muhur orang sedia kan, jual ubat kurih, orang makan tak kurih. Tokak dengan botol-botol ubat pun tak kurih. Sebab apa? Menipu kan, pakai model hak kena potong usus. Potong usus kawan tu confirm lah kurih. Maka jangan tipu tuan-tuan. Ingat Nabi kata sedikit, Nabi kata apa? La yadkhul jannah lahmun dabata min haram. Takkan masuk syurga darah kita betul daripada sumber yang haram. Maka kalau Nabi pun mendidik kita dengan jalan perniagaan dan Nabi boleh berjaya dengan cara yang telus,
maka tuan-tuan juga boleh buat benda yang sama insya-Allah, mudah-mudahan. Allahu akbar, insya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya. Berikutnya Ustaz, kita ada sahabat overseas bertanya, Das Ramos. Oh, nama di Facebook Ustaz. Rare Ini nama penyokong Argentina ni. InsyaAllah. Baik, soalannya Ustaz, setakat ataupun sejauh manakah had untuk kita sebagai umat Islam boleh membela anjing yang diletakkan untuk menjaga kebun, tanaman dan seumpamanya? Adakah meliputi keselamatan kawasan rumah juga? Dan apakah hukum memberi makan dan membelai-belai dalam konteks had seperti yang disebutkan Ustaz? Baik, soalan yang baik daripada Des Ramos berkaitan apakah had untuk nak bela khususnya siasat anjing lah ni, dalam bab jaga. Kalau bela kucing, jaga kebun, tak jaga dia kan, orang main pencuri main, dia balas dengan kucing-kucing. Maka bila sebut tentang anjing ni, ada satu hadis dalam kitab As-Sahih Imam Muslim, sempat saya buka pagi tadi, kedudukan hadis pada 1574, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disyarahkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, Nabi kata apa, sesiapa yang membela anjing selain daripada anjing memburu atau anjing yang menjaga tanaman, maka berkurang pahalanya setiap hari sebanyak 2 qirat. Allah. Satu kepala qirat tu Nabi kata sebesar bandingannya Bukit Uhud. Maka bayanglah tuan-tuan, kita ni dalam amalan tak banyak, duk makan buah cemer pula, liability sebab bela anjing tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak. Baik, dalam mazhab Syafi'i, kita berbincang dalam konteks Malaysia ni dengan mazhab Syafi'i, maka dibenarkan untuk kita bela anjing ini pada had yang ditanyakan tadi, pada 3 benda sahaja. Yang lain daripada sini tidak dibenarkan. Yang pertama, untuk tujuan pemburuan. Jenis yang kaki-kaki memburu, nak masuk cari rusa, sebab yang anjing ni biasanya dari segi detection, trackingnya jauh lebih baik daripada manusia. Dia boleh bau, boleh menghidu, dia boleh mendengar dengan keadaan yang jauh lebih baik. Yang kedua, untuk menjaga tanaman. Kan kadang-kadang kita bela ada dusun durian yang besar, ada mungkin tanaman-tanaman yang perlu pada penjagaan daripada binatang-binatang yang bersifat perosak ataupun manusia-manusia jenis kaki tekpik ni, kan, dia balas masuk, balas buah cempedak, balas buah durian dan sebagainya, maka boleh untuk kita memelihara. Yang ketiga, untuk melindungi ternakan. Maka yang ni dibenarkan dalam mazhab Syafi'i, dan ini telah pun disepakati oleh para ulama. Maka selain daripada itu tak boleh. Dan dalam hadis yang lain saya jumpa juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, barang siapa yang bela anjing tanpa tujuan, tanpa tujuan untuk nak jaga pada 3 benda tadi, maka malaikat akan jauh daripada rumah dia. 2 benda, jangan ada patung-patung yang melibatkan benda-benda pada penyembahan, dan juga ada anjing tanpa ada tujuan untuk menjaga 3 tadi. Jaga harta, jaga tanaman, jaga ternakan, dan juga jaga untuk tujuan pemburuan. The rest is not an option, but compulsory untuk kita ikut. Wallahu a'lam. Dalam bab membelai-belai tu Ustaz, mungkin sedikit tambahan daripada Ustaz. Nak belai ni kadang-kadang tak boleh belai macam kucing Ustaz. Jadi ada juga yang diviralkan masuk dalam TikTok dan sebagainya. Sedikit Ustaz. Baik, sebab tu kita berpegang dengan jelas dari konsep kenapa anjing ini ada batasan yang banyak, kerana ia adalah bersifat kepada najis. Ada yang kata, Ustaz, kami pegang waktu dia kering. Tapi kalau macam mana keadaan yang ni, binatang ni dia ada sifat yang dia boleh basah, dan benda tu sangat susah untuk kita jaga. So prevention is better than cure. Kan, kita mengelak itu lebih baik daripada kita nak terdedah dan kita nak terlibat. Itu kaedah yang sangat mudah kita pegang. Banyak binatang nak bela lah, kangaroo ke, gajah tak apa tuan-tuan, bela lah, rimau pun tak apa. Tapi anjing ni, 2 binatang ni disebut dalam Quran yang perlu kita jaga. Anjing, khinzir. Hak tu juga gagah dia nak pergi pegang, nak pergi beli apalah punya yang tak boleh tu lagi nak tu. Aduh, kata tu, tapi itu dah sifat manusia. Hak dilarang itulah yang dia sangat berkehendak. Mudah-mudahan mujahadah yang besar, al-ibadat fil harji kahijrati daya Allah bagi kepada kita semua, insya-Allah. Allahu akbar, insya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan menjadi satu pencerahan kepada kita untuk topik ganjaran santuni haiwan. Sedap Ustaz, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Saya kira itu juga tadi adalah sebagai satu kesimpulan ringkas yang telah pun Ustaz kongsikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita, dan kita minta Ustaz di pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini tutup dengan sedikit doa ringkas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati kita, insya-Allah. Baik, jom sama-sama kita doa. Saya yakin yang mungkin ada sedang menonton di TV dan live yang sedang berguling dan sebagainya, jom kita bangun sekejap adab untuk berdoa. Duduk sekejap je kita doa, nanti maklum bergulinglah balik. Ada mungkin yang tengah pakai tak apa nak senonoh sangat, ambil kain kelumbung saat atas kepala macam tu kat limah tu pun tak apa, agar kita ada dalam adab yang baik dalam kita nak berdoa. Insya-Allah mudah Allah makbul
kabulkan doa tuan-puan kami mendapat manfaat insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar. Ya Allah, Ya Latif, lembutkan hati kami. Ya Allah, hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan. Ya Allah, Ya Allah, tangan yang kami tadah pada pagi ini tangan yang banyak buat dosa, yang buat maksiat. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa yang telah kami lakukan, yang sedang kami lakukan, yang akan datang, yang akan kami lakukan. Ya Allah, Ya Allah, pada kami yang masih ada mak dan ayah, kau permudahkanlah urusan untuk kami berbuat baik dan berbakti kepada mereka, perelokkan akhlak kami di hadapan mereka, lunak dan rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mak dan ayah kami. Ya Allah, ada perkataan dan perbuatan yang pernah kami lukakan hati mereka, izinkan segera kami mohon kemaafan. Ya Allah, kami takut dengan akhlak yang tidak baik kau akan mengembalikan anak-anak derhaka kepada kami nanti. Ya Allah, Ya Allah, kalau mereka telah meninggal dunia, permudahkan urusan mereka di sana, lapangkan kubur mereka, hiasilah kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu. Ya Allah, sesibuk manapun kami, sekaya manapun kami, sebesar manapun pengaruh kami, setinggi manapun pangkat kami, janganlah digugurkan nama mereka dalam doa-doa harian kami. Ya Allah, Amin, Ya Allah, pada kami yang sakit sembuhkanlah penyakit kami. Ya Allah, pada kami yang jahil kurniakan kefahaman ilmu kepada kami, pada kami masih mendedahkan aurat kurniakan taufik hidayah kepada kami untuk kami memelihara aurat kami dengan baik. Ya Allah, yang masih makan harta haram, riba, rasuah, syubhah, ampunkan semua dosa-dosa bagi kami. Ya Allah, pada kami yang sedang memelihara binatang-binatang, Ya Allah, maka kau jadikanlah kami sebagai tuan yang menjaga amanah pada binatang kami. Amin, kau jadikan binatang ini sebagai penyaksian di padang mahsyar kelak. Ya Allah, pada kebaikan yang sedang kami usahakan walaupun dengan sedikit. Ya Allah, dan pada kami yang mungkin ada masalah dengan binatang, janganlah ada perangai sifat kebencian pada mereka. Ya Allah, di saat kami tak mampu menyayangi, jangan ada kebencian kepada mereka. Ya Allah, Ya Allah, kau satukanlah hati kami. Ya Allah, janganlah kami berpecah belah. Ya Allah, harmonikan negara kami dengan kebaikan rahmat kasih sayang-Mu. Ya Allah, Ya Allah, rahmatilah sahabat kami daripada semua tim Tajalah Ustaz ini. Ya Allah, agar diberikan taufik hidayah dan istiqamah sampai mati dengan kebaikan, dengan usaha dakwah mereka. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Fadil Ustaz Yaakob Yusra. Esok para penonton jam dan juga waktu yang sama, Tayangan Ustaz akan kembali bersiaran bersama Da'i Aiman dan juga panel Ustaz Muhammad Zarifi Haji Muhammad Daud untuk tafsir dan juga taranum surah As-Saffat ayat 22 sehingga ayat yang ke-24. Dan alhamdulillah, terima kasih atas tontonan anda. Ayuh kita tangguh majlis kita ataupun Tayangan Ustaz kita pada pagi ini dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, sehingga bersua lagi, jangan mencari yang sempurna, sempurnakan apa yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.